Itulah. Fadli tengok macam mana? Sebab kita, yelah highlight kita siapa lagi kalau bukan Hafiz Syahrin lah time dia dalam MotoGP. Selepas tu satu macam hilang dah. Makin sepi lah. Macam Damuk pun dah makin... Dia pun masih tak ada team lagi. Kita tak tahu future dia macam mana. Nampak sinar tu dah makin kelam lah. So harapannya, sebab saya tak tahu, saya cakap bukan dari segi teknikal ke apalah. Specialist, tapi daripada kita yang duduk kat luar ni tengok. Basically saya nampak kita punya scene motorsport ni pun taklah besar mana. Betul. Tapi dia duduk berpecah. Dia macam, ini nak tunjuk dia hebat. Ini nak tunjuk dia hebat. Dia nak tunjuk lagi hebat. So semua nak berlawan tunjuk siapa hebat. Memang tak ada apa-apa lah. So why not nak suruh bersatu balik semua tu, Wallahualam lah. Saya rasa macam mustahil lah. Tapi cuba tak perlulah. Dia perlu ada persaingan yang sihat lah. Instead of persaingan yang nak menjatuhkan orang lain lah. Siapa-siapa pun lah. Macam tu. Sebab benda tak nampak lagi. Benda tak ada lagi pun dah bergaduh-gaduh. Ini duk cakap dia ni hebat, dia ni hebat, ni lagi hebat. Tapi tak ada apa hasil pun. So why not? Sampai dah, bagilah hebat tu. Betul-betul hebat. Tak cukup hebat dah. Kita tak ada lagi pun rider MotoGP yang boleh sustain duduk full season ke. Rider lah, bukan team lah. Rider yang boleh duduk full season. Kita tak hebat lagi lah. Saya rasa lah. Betul. Kalau kita, MotoGP tu besar sangat. Besar sangat. Kita Moto3 ke Moto2 at least boleh sustain 3-4 tahun dan upgrade. itu dah satu pencapaian dah. Kita bukan harap dia naik podium pun. Dia boleh sustain je. Maintain lah 2-3 season. Season duduk dalam tu, kita rasalah bangga. And dia tak adalah perlu podium. Dapat point pun kita dah Lagi cukup. achievement dah. Faham? Tak ada pun lagi. Dah kecoh dah. Ini tak betul. Sini orang ni buat ni. Hasil tak ada lagi. Tapi dah bertelagah dah. Itulah saya rasa lah. Yang saya nampak. Saya tengok je. Side mana-mana tak tahu lah. Saya tahu kita tengok, saya boleh highlight 3 benda lah. Hafiz Syahrin, TMJ. Kita bagi topik pertama. Macam mana Abang Lan dengan Fadli tengok gabungan tu? So diorang punya fokus next year lah ARC kan? ARC. Dia membantu Hafiz Syahrin untuk teruskan kerjaya dia. Satu yang saya nampak. Kemudian bagus lah. So branding JDT ni dia explore ke motorsport, satu perkembangan yang baik juga. Tapi itulah peminat-peminat di luar sana yang ialah acah-acah macam saya juga ni. Kita janganlah high hope sangat sampai kau nak harap JDT punya team ni akan pergi macam mana RNF dekat MotoGP. Sebenarnya tu proses tu yang kita peminat di luar sekadar kita minat saja. Dia proses tu kita tak tahu pun. Banyak lagi step yang kalau nak melangkah lebih tinggi. So JDT buat ke ARC tu adalah platform yang pada saya Good bagus. start lah. Good start. Tapi itulah peminat relax, sabar. Betul, pasal peminat saya pun ada dengar sekarang disebabkan Jangan mengarut boleh tak? Jangan mengarut. Hafiz Syahrin dengan TMJ, semua orang expect macam okey, Hafiz dah boleh dapat apa yang dia nak, dah tak ada alasan. Jangan salah. Career Hafiz Syahrin boleh progress lagi bagus, so ada support yang boleh bawa Hafiz Syahrin lagi. Kita harap dia akan pergi, boleh lagi sustain, boleh tunjuk bakat dia yang dia ada. Tu saya kata janganlah kau tiba-tiba boleh bawa Hafiz Syahrin. JDT boleh bawa Hafiz Syahrin pergi ke MotoGP. Kau jangan harap macam tu, mengarut. Sabar. Dia banyak step lagi. Betul. Jauh. Pada saya lah. Tapi good start lah. Dia start dengan ARC dulu. So dia dari sana dia boleh progress untuk pergi ke mana tu. Kita tak adalah. Jangan harap dia first year ARC, second year MotoGP terus team. Tu memang one in a million. Jadi itu macam mustahil lah. Sebab saya tengok pun rata-rata komen ke apa macam inilah harapan MotoGP kita. Lepas tahun pertama ARC, next year mesti dah MotoGP ni. Betul? Tak. So benda tu susah lah anak tu kan. Tapi kita harapannya ke arah tu lah. Dan kena ingat, nak prepare team ARC tu pun duit yang banyak. Kau nak pergi MotoGP tu, nak gadai apa? Pelaburan tu, peminat kalau mengharap tinggi, okay, apa yang kita boleh bantu. Contoh kalau dia kata JDT ni boleh bantu Hafiz Syahrin pergi MotoGP. Kita peminat apa kita boleh bantu? Kau nak JDT tu duit mana? Yelah, kalau duit ada bilion-bilion pun, dia seolah nak buat tim MotoGP. Tu saya tak tahu, tapi nak bagi gambaran yang saya tak tahu, yang kita boleh gambarkan ialah dia labur tu bukan labur tu dapat untung. So siapa yang nak? Tu saya kata kita bukan macam dekat Europe, bukan macam kat Spain, macam kat Itali. Bukan business investment yang nampak direct untung. So nak bawa tu bukan senang lah. Bukan senang. Betul.
Second, saya tengoklah highlight sekarang. Baru je ni sebenarnya. RNF. Dah tak ada. Tak ada kawan MotoGP. Macam mana, Mat? Oh, tak bukan dari segi bias ke apa lah. Dari segi bias. Tapi daripada kita sebagai macam fans motorsport, fans motor. Even RNF ni pun, saya pernah lah shoot untuk RNF juga. So, kita tahu, tak tahu, tapi nampak lah sikit-sikit macam mana keadaannya kan. So, basically, bila RNF ada dalam dunia MotoGP tu, saya pun tak expect untuk rider Malaysia ada dalam tu pun. Tapi, saya dapat bangga bila kita ada Malaysian yang boleh runkan satu MotoGP team tu. Walaupun bukan semua, ramai Malaysia kat dalam tu, kru. So kita rasa, banyak ramai. Untuk saya, Habib lah. Habib lah. Mekanik dia. Management ada lagi sebenarnya. Management ada lagi. So Melayu Malaysia, orang Malaysia. So satu benda yang kita boleh banggakan lah. Dan kalau, ni person ni tak tahu ni kalau kena kecam ke apa tak tahulah kan. Orang duk cakap, kita kenapa tak support rider Malaysia masuk dalam team tu. Bagi saya tak, kalau dia tim tu tim Malaysia, tim tu di orang Malaysia punya tim, dia nak ambil rider Malaysia disebabkan asal ada je, rugilah dia. Betul. Saya Asal setuju. ada je. So of course lah, kita tak dapat lahirkan lagi yang betul-betul level yang aku kena bawa engkau ni bukan sebab kau Malaysia, sebab kau hebat. Sebab apa dia nak ambil orang yang asal ada je orang Malaysia, siapa-siapa rider Malaysia kan. So bagi saya itulah. Kena ada orang kata resort sikit jugalah. Kalau kau pun tak tahu macam mana lagi, dah bawa masuk sebab ni tim ni orang Malaysia, mesti kena ada rider Malaysia. Mana ada, tak boleh macam tu. Kita pun kat sini tak, orang kata tak suka kroni Ke kroni. Tapi dari segi macam tu lah. Walaupun kalau kata sebab kau pernah shoot untuk RNF, boleh lah cakap tak, bukan. Sebab saya rasa RNF tu something to be proud lah. Malaysia. Sebab still ada nama Malaysia kat situ. Malaysia. Dia susah nak cakap society, susah tu orang marah. Macam saya takut, aku tak tahu. Tapi realitinya saya cakap asas je. Bukan places tapi itulah kalau cakap saya bukan pandai pun, tapi sebenarnya dia proses yang kita tak tahu. Dia susah nak cakap benda ni. Susah. Yelah kita tahu sekarang komen kecoh-kecoh macam-macam lah kecoh RNF apa on off atau depan tak ada, tapi benda tu semua banyak proses yang pada saya susah. Itu realiti. Kalau kita balik apa yang berlaku pada RNF, selain Mak cakap realitinya bukan senang. Bukan senang sebenarnya. So itulah kita nak kita kena support je. At least saya rasa next year kalau RNF, saya rasa Datuk Razan tak akan give up. Takkan diam macam tu je. Dan kena ingat tau, nak dapat satu slot Kontrak untuk MotoGP untuk dalam satu team yang nak fight, nak ada satu team bukan senang. So Razan dah dapat baru 2 tahun. Betul tak? So nak pull out, dia nak lepas, saya rasa itu bukan orang dia. Saya rasa dia mesti ada satu benda lain. Dah plan dah. Mungkin lah. Hopefully macam tu lah. So hopefully lah. Saya pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Pada saya lah. Faham. Satu perkara yang kita boleh gembirakan lah, Khabil Irfan. Itu saya memang bloomer saya nampak. Untuk Abang Lan yang selalu jadi MC. Saya bukan menumpang. Saya dengan Mat antara yang awal bersama dengan Khabil. Sebab kita daripada first season. Mat lah. Saya second season. Saya ada daripada dia kategori 110 lagi. 110. First saya lagi. tak kenal. Masa tu saya datang second year. Saya datang, Mat bawa saya. So saya adalah part of team lah. Untuk buat semua. Kita bersama dengan team semua. Bukan develop team. Saya dengan Mat part as a media lah. Kita buat kontes. So saya second year datang. Mat cakap, power budak ni. Saya ingat lagi Mat cakap, tengok ni gila. Masa tu nak select. Dia demo. Dia bawa motor memang cakap, budak ni baru 7-8 tahun. So sampai sekarang dah rapat dengan bapa dia, Abang Lan semua. So Khabil ni ialah pada saya, orang banyak claim lah, nak cakap bapa dia lah, ZK tak buat apa. Itu subjektif pada saya terpulang. Tapi betul, dia mula daripada bapa dia, memang betul lah. Abang Lan tu memang supporter gila. Dan Khabil tu ialah pada saya gifted juga. Dia memang jiwa motor tu gila. Ternampau kuat. Abang Lan cakap dia umur berapa tahun dah bawa motor dah. Dah start minta nak naik motor. Dan dia pernah melambung pun dekat Terengganu. 4 tahun kot umur. 4 tahun. Dah bawa motor. 4 tahun naik motor. Melambung, jatuhlah longkang. So dia berani nak dan buat lagi. So bapak dia support. Bapak dia ada input yang boleh bagi trip. So bapak dia support. So Khabil, kalau next future long jalan yang jauh. Khabil is pada saya yang mungkin buat kita bangga. Selain Danish pada saya. Hakim Danish. Yang sekarang lah. Hafiz Syahrin dah generasi yang dah berlalu. So future. So yang dah development Pasal Khabil
Waktu first kali ialah waktu awal mini GP lah. Waktu tu dia orang tak pakai Ovali lagi, dia pakai motor Bucci lagi lah. So bila kita sebelum dia naik atas motor lagi, kita dapat tengok budak-budak umur 7-8 tahun. Saya tak expect pun yang macam tu karakter dia atas motor lah. Dia cool gila. Macam, budak ni sampai tinggal orang satu lap ni, cakap betul ke tak betul ni? Tapi masalahnya the whole season, next year dia makin improve buat lap time. Cakap dia memang, dan kita tanya feedback orang kat pit pun semua macam, Khabib ni bagus. Dia sedih tu kan. Dia matang di atas motor. Okey, F1 MotoGP one make race. Motor yang sama, tayang Semua sama. sama. So budak-budak baru So Kabil FIM Mini GP. Kita sambung Kabil, topik aspek lain lah. Kita tahu Malaysia dalam apa jua sukan, bukan motorsport saja, junior memang power. Tapi bila nak ke senior tu, transisi tu kan. apa jadi sebenarnya? Itu balik pada awal yang kita sembang tu, pada saya yang saya harap dia support system circle macam sekolah Kabil kan. Kabil, Danish, Hakim Danish. Dia takut bila transisi dia dah masuk senior, dia dah satu level yang lain, dia dah pergi besar. So kebanyakan Malaysia ni pemikiran dia cepat lupa lah. Dia rasa macam dia dah rasa macam dah cukup dah. Sedangkan tak cukup lagi. Kita kena pergi jauh lagi. So itu saya harap yang sekarang ni lah, Kabil ke Danish yang future siapa-siapa, kena ada mindset yang besar. So support system ni kena sesa yang circle ni kena tolong. Motorsport circle ni lah kena tolong daripada kita supaya mindset tu kena besar dan kena jadi macam Mak Saleh, kena jadi macam Europe. Yang kita kena jangan jadi Melayu sangat. Bila kau dah pergi step another level, satu level yang tinggi, jangan anggap tu paling baik. Jangan. Kau kena target sampai kau champion MotoGP contoh dalam motorsport. Macam tu lah. So kena ada mindset. Kalau sampai kau champion MotoGP, then ultimate dia itu, then okey lah. Lagi tak pergi MotoGP, saya rasa jangan ada yang selesa. Kira Mindset kita tu kena ubah. boleh katakan rider kita kena obses lah dengan title champion MotoGP tu. Mindset tu kena ubah. Faham. Satu lagi yang last lah kita bincangkan. Rumours pasal saya ada dengar bila rider Malaysia dekat MotoGP, kadang diorang dapat barang lama, tak dapat barang baru, minta ni tak dapat. So Fadli dah lama dalam pemotoran, Abang Lan pun dah tengok banyak pemotoran. Sebenarnya rumours ni betul ke tak sebenarnya? Atau macam mana sebenarnya cerita dia? Apa pandangan lah. Pandangan. So basically saya rasa pandangan tu mungkin ada ataupun mungkin tak lah. Tapi the solution untuk kalau lah benda tu ada lah, ialah apabila kita ada strong, kita ni sendiri, orang Malaysia ni strong lah, which is kita ada team, kita ada rider yang hebat. Bila kita ada team sendiri Malaysia, kita ada rider yang hebat, yang dia tak boleh cakap apa, macam mana pun benda tu takkan berlaku dah lah. Contoh dekat top rider dia orang, contoh Marc Marquez ke apa ke, dia tak ada pun cerita pasal barang dia dapat barang tak baik ke tak baik, sebab dia dah hebat, team dia semua orang dia je. Kalau kita sendiri belum naik lagi dah berterabur, orang ini orang Malaysia tak boleh ni, tak boleh tu, memang kita takkan dapat lah benda tu, yang takkan dianggap satu level lah dengan dia orang. So kita kena create kita punya sendiri punya level tu, supaya kita bila kita ada team Malaysia sendiri, contoh katakanlah sampai 2 Malaysia punya team, contohlah ada kat MotoGP, kita ada 4 orang rider MotoGP, mustahil kita dapat barang yang cekai lagi lah. Kalau benda tu berlaku lah, mesti power lah. Dan itu paling tepat ni Kabil lah. Kabil kat F1 World Series. Last year orang start nampak, Malaysian rider dekat podium, dia menang super final race kan, dia menang. So this year dia menang semua Menang race. terus dua-dua race. So tak ada istilah apa, baru orang sedar Malaysia ni ada power rider. So contoh macam tu. Pada saya future kalau benda ni macam Mak cakap lah, inilah Mas bukti dia kalau betul rider ni power in future, contoh macam Kabil ke Danish, contoh lah. Saya bukan nak cakap dua ni yang paling bagus, tapi ini contoh terbaik lah sekarang. In future kalau diorang lah next level ke Moto2 ke Moto3 ke akhir, jauh lagi cerita dia. Kalau lah nak kata yang betul kalau races tu berlaku, level tu lah akan berlaku, betul tak? Ya, level atas lah. So kalau diorang ni dah naik level atas, so diorang ada bahan yang power, diorang memang power, so takkan lah tim-tim kalau rider power takkan tak nak ambil diorang. Kalau rider power, betul, mesti diorang nak. So dia bila diorang nak, rider ni dah power, mesti dia nak dengan gentle yang bagus, barang yang bagus. Itu je. So material yang bagus akan mudahkan lah pada saya lah. So benda tu mungkin akan boleh ubah dengan lahirnya lain tu lah. Okay, so sampai sini je lah episod kita kali ni. 4 jam.
Ni viewers kalau tak 4 juta tak tahu lah. Ni Benda kontroversi. Thank you Fadli, thank you Abang Lan. Okay. Ada apa-apa nak kata kepada viewers? Thank you Muiz. Viewers iMotorbike saya dengar dah makin meningkat. So kalau perbincangan ni apa yang best tak best sila komen lah. Berani komen lah. Nanti Muiz akan upgrade. Kena panggil Seng Ahmad lagi pun boleh. Boleh. Kita memang pala tahu, semua kita tahu lah. So basically untuk ni first kali saya pun tak expect ni sebagai ni podcast mula-mula. Saya pun tak tahu. So bila ni kita cerita pasal podcast ni lah. So podcast ni kalau kita tengok 10 tahun lepas orang tak ambil tahu lah pasal podcast ni. Orang pun tak tahulah benda podcast ni. So podcast ni satu benda yang bagus. Dia berbincang secara informal sikit lah. Itulah benda orang nak dengar. So dalam motorsport ni baru-baru ni bila dah start dengan iMotorbike dah start buat benda macam ni, which is bagus lah. Supaya perbincangan secara informal ni sebenarnya lebih jujur lah keluar. Dia tak adalah nak kena jaga hati ni, jaga tu kan. So kalau ada feedback yang katakan ini bagi tahu lah. Betul. Semua yang kat sini kalau nak kecam, kalau nak support. Janji follow kita. Janji beli kabinet ni. Kabinet cantik kat belakang ni. So, kepada semua jangan lupa subscribe, share and like iMotorbike. Ciao. Tekan loceng ting ting ting.